Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa yang menjadi penghalang Koming? Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong, Gobind Singh Deo mencabar Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk menyatakan sama ada beliau adalah Menteri Kanan yang dilaporkan menyekat Ahli Parlimen Teluk Intan Nga Koming daripada mempengerusikan sesi petang persidangan Dewan Rakyat pada 20 September. Mencabar Ahli Parlimen Gombak, adakah beliau Menteri Kanan tersebut? Berdiri dan bangun jawab soalan itu sekarang. Apa? Kalau berani sebagai Menteri Kanan, stand up and answer the question now. Kata Gobind pada sesi pagi persidangan Parlimen 21 September. Saya berani kerana ikut peraturan. Bukan Ini peraturan, sesi answer soal the jawab. question. Adakah Kamu kamu sebagai telah peguam, jawab saja? Saya tidak benarkan sesi untuk perbahasan ini. Kata Azmin sebelum mikrofon kedua-dua mereka dipadamkan oleh timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Rashid Hasnun. Rashid kemudian mengingatkan bahawa mereka masih dalam sesi soal jawab. Gombak tidak berani jawab, balas Gobind. Difahamkan Koming telah diundang secara bertulis untuk mempengerusikan sesi petang itu oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Harun. Bagaimanapun, menurut laporan media, Koming telah disekat oleh seorang Menteri Kanan daripada melaksanakan tanggungjawabnya. Akibatnya, keputusan itu ditarik balik berikutan tekanan daripada Menteri Kanan Kabinet tersebut yang menghubungi speaker pada jam 1.50 petang ketika Wakil Rakyat sedang berehat. Azhar kembali mempengerusikan sidang Dewan Rakyat yang bermula pada jam 2.30 petang. Ketika itu, terdapat satu kekosongan jawatan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat setelah Datuk Seri Azalina meletakkan jawatannya. Mengulas mengenai berita sekatan terhadap Koming kemarin, Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri berkata, jika benar ia berlaku, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan pembaharuan Parlimen yang dicanang-canangkan kerajaan. Ia menampilkan salah laku atau salah campur pihak eksekutif melalui menteri dengan tanggungjawab, kuasa dan budi bicara speaker berkaitan hak menjemput mana-mana ahli Dewan Rakyat untuk mempengerusikan secara sementara mana-mana persidangan Dewan Rakyat pada bila-bila masa, kata Hanif. Menurut beliau, peletakan jawatan Azalina pada 23 Ogos menyebabkan beban yang dipikul oleh Azhar Harun dan Rashid Hasnun menjadi berat dan perlu diagihkan dengan teliti untuk mempermudahkan kelicinan perjalanan persidangan Dewan Rakyat. Walhal tanggungjawab, hak dan budi bicara speaker untuk menjemput mana-mana ahli Dewan Rakyat bagi mempengerusikan secara sementara mana-mana persidangan Dewan Rakyat pada bila-bila masa adalah dinyatakan dengan jelas di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Standing Orders, iaitu secara khusus Peraturan 7/3 yang berbunyi, pada bila-bila masa mesyuarat bersidang, Tuan Yang di-Pertua boleh meminta seseorang ahli mempengerusikan mesyuarat itu bagi sementara dengan tidak payah diberitahu majlis mesyuarat dengan secaranya, dan ahli yang mempengerusikan ini tetaplah terserah kepadanya semua kuasa-kuasa Tuan Yang di-Pertua sehingga Tuan Yang di-Pertua balik semula mengetuakan mesyuarat. Jelas beliau. Hanif merujuk kepada pelantikan Azalina pada 15 September melalui Peraturan 7/3 yang sama tidak pun dibantah oleh ahli parlimen sama ada blok kerajaan mahupun pembangkang. Menjelaskan kekeliruan ahli parlimen, Azalina berkata, saya telah diminta speaker di bawah 7/3 untuk pengerusikan mesyuarat bagi sementara waktu. Kata Hanif, kedua-dua telah dijemput oleh Azhar untuk mempengerusikan persidangan itu bagi tujuan sementara. Azalina dan Koming masing-masing sudah pun mempunyai pengalaman menjadi timbalan speaker dalam persidangan Dewan Rakyat Penggal ke-14. Hanif menyarankan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memandang serius laporan berkenaan.
Dan jika benar, maka ianya adalah terpenting secara serta-merta untuk memperbetulkan perkara itu dengan permintaan maaf terbuka oleh menteri berkenaan di dalam Dewan Rakyat serta kepada orang ramai, rakyat Malaysia, tegasnya. Oleh kerana Azmin tidak berani mengaku tetapi takut untuk menafikan, maka isu ini akan menjadi bahan kutukan warganet pada hari-hari mendatang. Situasi ini amat tidak baik memandangkan jawatan yang dipegang Azmin dan harapan kerajaan bahawa ekonomi akan pulih pada tahun hadapan. Jangan hanya berani merancang langkah Sheraton dan menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat, tetapi takut berhadapan dengan Nga Komin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.